lono tino da menitabi ngawinga apa titi ibarat itu sibatan ya do sama kumara so be bina kaikot ketora augi gina kayo so do nangindat go di tuhun tahan som ya penongbanan go di nah kosan padi kuwang hensam di nakaikat di main nah muli betul kana dan langsung itu sibatan mabos keluai seperti mana yang telah dikatakan oleh Puan Noreda tadi, saya rasa kunci utama kita pada hari ini adalah kerjasama, dan saya amat terharu sekali melihat kehadiran semua Anda. Atas kerjasama itu kita telah berjaya mengadakan pelancaran mini tamu pada hari ini. Dengan itu saya lalukan kehadiran tidak lain tidak bukan yang berbahagia Tuan EDO mewakili Pegawai Daerah Penampang, Saudara Stanley Skolis, Presiden Persatuan Tourism Association Penampang, Tuan Ben Golimbi. Saya juga pernah satu ketika dahulu jadi sebagai ahli kepada PTA dan penasihat, dan memang saya tahu mereka punya perjuangan ini amat sukar sekali, dan juga mungkin boleh dikatakan saya antara founder ya bersama dengan Tuan Ben kepada dulu kita panggil PATA, kali ini PTA saja. Saya lalukan juga kehadiran tidak terbuka yang Puan berbahagia, Puan CEO Noreda Othman, berikan tepukan. Puan Noreda ini satu-satunya rekan saya sudah lama dalam pelancongan, dan saya amat gembira juga. Beliau sedang menduduki satu jabatan yang begitu penting sekali bagi pembangunan pelancongan, dan bukan saja di seluruh negeri kita di Sabah ini. Beliau juga selalu bersama saya juga di Kuala Lumpur ya, bertukar pandangan bagaimanakah untuk mengusahakan kita punya plan pembangunan pelancongan untuk negeri Sabah ini. Dengan itu saya sekali lagi bagi pihak YB Iwon mohon maaf karena tidak dapat hadir. Beliau sekarang berada di dataran mereka bersama dengan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk melancarkan Minggu Mikro Industri Kecil dan Sederhana, dan selepas itu beliau akan bergegas ke Pahang ya untuk program rasmi seterusnya. Dengan itu saya telah diberi mandat untuk membaca apa yang dikatakan teks ucapan rasmi beliau kepada warga Mahandoy. Ada ingus sedikit ini, minta maaf. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam kemaafan karena tidak dapat menghadiri majelis pada pagi ini disebabkan program kementerian yang telah dirancang lebih awal di Kuala Lumpur. Pertama kali saya ingin merekamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur Winohing Ben Golimbi, Presiden Persatuan Pelancong Penampang, atas kesudian menjemput saya meresmikan acara pada pagi ini. Program seumpama ini amat baik untuk bukan saja mempromosikan kawasan pelancongan di kawasan Penampang, tetapi juga menunjukkan perpaduan, kerjasama, dan kesatuan penduduk kampung yang melaksanakan sesuatu program untuk kebaikan bersama. Saya berharap acara ini diteruskan dengan pelbagai acara yang lebih menarik pada masa akan datang. Bukan hanya dihadiri penduduk tempatan, tetapi pelancong asing. Saya juga menyokong usaha pihak penganjur untuk menganjurkan aktiviti pertandingan memancing dan aktiviti rakit bambu di sini. Mengenai peruntukan yang disalurkan melalui pejabat perhubungan Parlimen Penampang, setakat April tahun ini saya telah menyalurkan peruntukan hampir Rp500.000 untuk disumbangkan kepada pelbagai persatuan, badan keagamaan, kampung-kampung, dan untuk tujuan sumbangan kebajikan di kawasan Penampang. Daripada jumlah itu, sejumlah Rp430.300 disediakan untuk sumbangan program-program persatuan dan badan-badan bukan kerajaan atau NGO serta keagamaan. Program kebajikan dan kesejahteraan rakyat sebanyak Rp37.000 dan bantuan untuk bencana sejumlah Rp22.000. Kita menyalurkan sumbangan ini berdasarkan permohonan yang diterima di pejabat perhubungan Parlimen Penampang.
mengenai skim-skim pembiayaan yang disediakan di bawah Agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau lebih dikenali sebagai PUSKOP, kita ada skim pembiayaan usahawan tamu ataupun SPUT di bawah Tekun Nasional. Skim pembiayaan ini adalah yang baru diperkenalkan khususnya untuk peniaga tamu dan Sarawak. Untuk peniaga tamu di Sabah dan Sarawak, Tekun Nasional Negeri Sabah menyediakan pembiayaan sejumlah 2,5 juta tahun ini untuk skim pembiayaan usahawan tamu. Setakat Jun tahun ini, Tekun telah meluluskan sejumlah Rp668.000 permohonan SPUT kepada 142 usahawan tamu di negeri Sabah. Oleh itu saya menyeru para peniaga tamu atau pasar tamu supaya berkunjung ke mana-mana pejabat Tekun Nasional yang berdekatan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai SPUT dan pembiayaan-pembiayaan lain yang bersesuaian. Untuk makluman semua, pengarah Tekun Sabah merupakan orang tempatan, orang rumus daripada Kota Marudu. Jadi bolehlah kamu pergi berkunjung kepada beliau. Friendly lah, orang yang friendly, Tuan Hemin dari Kota Marudu. Selain itu, beberapa hari yang lalu Kementerian juga telah melancarkan plan pemformalan usahawan informal ataupun informal business, yaitu sebuah dokumen yang menggariskan langkah strategik bagi membantu dan memudah cara pemformalan usahawan informal sebagai perniagaan berdaftar. Plan pemformalan usahawan informal merupakan antara usaha kerajaan menjadikan pendaftaran perniagaan sebagai norma bagi perniagaan di negara ini. Seperti yang saya nyatakan sebagai memulakan tugas di kementerian, saya mengatakan bahwa saya akan memberi fokus tambahan kepada Sabah dan Sarawak bagi membangunkan sektor perusahaan mikro, kecil, dan sederhana ataupun PMKS tanpa menjejaskan fokus sedia ada dalam kementerian. Dalam tempoh lebih kurang 7 bulan menerajui kementerian PUSKOP, berbagai inisiatif baru kementerian untuk Sabah, antaranya SPUT, pembukaan kampus Institut Keusahawan Negara ataupun INSCAN Sabah. Kampus cawangan INSCAN di Sabah adalah yang pertama di seluruh negara, dan pembukaan pejabat cawangan baru ini membuktikan keprihatinan INSCAN terhadap keperluan usahawan di Sabah, seterusnya memudahkan usahawan kita mendapat akses lebih cepat mengenai perkhidmatan yang disediakan agensi itu. Pejabat INSCAN yang dimaksudkan ini bertempat di apa yang kita lebih kenali sebagai Hotel N5, ya, bersebelahan saja. Jadi begitu dekat sekali. Agensi kementerian yaitu Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA juga akan membuka cawangan baru di Tawau. Inisiatif baru oleh IKMA ini adalah salah satu usaha IKMA melebarkan sayap dengan menumbuhkan cawangan di pantai timur Sabah supaya akses latihan dapat dicapai oleh koperasi di bahagian pantai timur Sabah. Mengenai plan pembangunan penampang, saya ingin menekankan bahwa ia sedang dilaksanakan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah atau IDS dan dijangka akan siap pada Oktober ini. Plan pembangunan ini akan memudahkan sebagai pemimpin dan kerajaan untuk merancang dan melaksanakan semua proyek pembangunan di sini dengan lebih tersusun. Oleh itu, saya berharap semua kampung di seluruh Penampang memberikan input kepada kandungan aspirasi rakyat yang akan dibukukan dan didokumentasikan dalam plan pembangunan ini. Jadi saya ambil kesempatan juga kalau boleh kepada PTA dan semua yang terlibat, termasuklah Mahandoi Rakyat Community, ya, untuk mengadakan engagement dengan IDS. Kalau perlu saya boleh fasilitasikan pertemuan itu, bukan saja di pejabat mereka, tetapi saya rasa lebih sesuai IDS dijemput hadir di tapak ini sendiri supaya mereka pun boleh lihat apakah perancangan kamu seperti pembangunan tamu pada hari ini, ya. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa penganjur atas kejayaan menganjurkan acara ini. Dengan ini, dengan restu Anda semua dan juga semua yang hadir, div-div kehormat, saya dengan sukacitanya merasmikan mewakili YB Iwan Benedict mini tamu di JT Kampung Mahandoi dengan resminya. Sekian dan terima kasih.